Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam Ramadan. Baru-baru ini pada 6 bulan April, sebelum Syekh Hatim yang dari Algeria tu balik, kami bawa dia jalan-jalan. Antara yang tempat kami pergi ialah Istana Negara. Jom kita tinjau. Istana Negara ni yang kami baru sampai, yang terletak di Jalan Tunku Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Istana Negara adalah tempat bersemayam rasmi bagi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permasyuri Agong. Terletak di Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur, yang merupakan mercu tanda bagi sistem pemerintahan raja berperlembagaan di Malaysia. Tengok tu, istana tu dari jauh, cantik. Reka bentuk istana ni melibatkan aspek keselamatan dan ciri-ciri estetika khusus dengan penekanan ciri-ciri binaan Islam dan tradisional Melayu pada bangunan dan sekitarnya. Apa keluasan dia? Luasannya 241.3 ekar, besar tu, iaitu 97.65 hektar. Tapi tak sampai 355 ekar, itu lain. Pentadbiran Istana Negara di Jalan Tuanku Abdul Halim telah mula beroperasi sepenuhnya semasa tempoh pemerintahan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-13 Al-Wasiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, iaitu pada 11 November 2011. Lama juga lah kan? Satu istiadat menaikkan bendera peribadi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah diadakan pada 15 November 2011 sebagai simbolik bahawa Istana Negara Jalan Tuanku Abdul Halim ini telah secara rasminya menjadi Istana Negara di Malaysia. Sebelum ni kan istana yang lama tu, yang dekat-dekat museum tu kan, ramai pelancong berhenti tu nampaknya gambar dengan pengawal ni. Kali ni kami datang dengan gambar dengan pengawal kuda ni. Apa keunikan binaan dia? Antaranya lah ada banyak kubahnya, itu sebanyak 22 buah kubah. Semuanya daripada 2 kubah terbesar terdapat reka bentuk seolah sirih bertindih, di mana pada waktu malam cahaya daripada lampu hiasan yang menerangi kubah berkenaan akan memberi kesan ilusi yang sangat cantik. Cahayanya boleh bertukar warna mengikut acara rasmi yang berlangsung dan dapat dilihat dengan jelas daripada luar kawasan Istana Negara ini. Dalam lobi anjung utama, tetamu akan berada di bawah kubah utama setinggi 40 meter. 40 meter tu macam mana? Macam 10 tingkat bangunan. Ia juga menempatkan chandelier terbesar buatan tempatan yang dihasilkan di Kuala Selangor. Mantap. Saya cakap ni saya tak nak masuk pun, tengok baca je lah kan. Kami duduk kat luar itu, gambar-gambar gitu lah. Di sekeliling kubah yang disokong oleh tiang-tiang besar berbentuk bulat, terdapat 8 lukisan besar yang menunjukkan sejarah negara sejak zaman Kesultanan Melaka hingga era sekarang, yang menyaksikan Malaysia membangun dengan pesat. Berbeza dengan Istana Negara di Jalan Istana yang agak sempit dengan kawasan 11.34 hektar, Istana Negara Jalan Tuanku Abdul Halim ini lebih luas untuk membolehkan setiap bilik dan dewan dibina khas untuk fungsi khusus sahaja. Semua bilik dan dewan berkenaan memaparkan ukiran, lukisan dan hiasan dan tradisional Melayu. Ciri-ciri Islam yang dipaparkan dalam corak geometri 3 dimensi, ukiran kalimah Allah, lampu hiasan seperti yang banyak digunakan ketika zaman kekilangan kerajaan Islam juga turut diserlahkan. Tambah pada binaan surau, tulisan ayat-ayat suci Al-Quran yang terpapar di sekeliling ruang di dalaman dan bahagian mihrab surau berkenaan dihasilkan oleh anak tempatan. Ini semua anak tempatan ni, power kan ni. Bagus, ya Allah.
Sehingga sana yang menjadi tempat bersemayam Sri pada baginda di Balai Rong Sri Istana Negara Jalan Tuanku Abdul Halim ini menonjolkan ukiran tradisional Melayu serta tulisan khat 99 nama Allah, Asmaul Husna dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ukiran berkenaan dihasilkan oleh buah pengukir terkenal dari Terengganu dan Kelantan yang diakui sejak berzaman-zaman mempunyai hasil kerja bermutu tinggi. Allahu Akbar. Itu Hatim menggambar dengan pengawal. Selain keunikan segi ukiran, lukisan dan hiasan dalaman yang dihasilkan dengan tangan sepenuhnya, tu dengan tangan tu cantik. Ini dataran ni. Keistimewaan lain yang terdapat pada Istana Negara ialah sesana alam semula jadi sekelilingnya. Ini berikutan hanya sekitar 65 hektar sahaja keluasan yang digunakan bagi pembinaan bangunan. Manakala kawasan selebihnya dikekalkan sebagai taman dan zon penampan dari sekitaran luar. Istana Negara juga diperindahkan dengan sulaman lanskap lembut. Jadi 65 hektar sahaja yang digunakan daripada berapa hektar tadi? Daripada 97.65 hektar. Yang lain itu dikekalkan. Masya Allah. Komponen bangunan Istana Negara dibina mengagumi 3 komponen utama, iaitu komponen rasmi, komponen diraja serta komponen pentadbiran. Komponen formal rasmi ini menempatkan Balai Rong Sri, Dewan untuk majlis menghadap, Dewan menunggu sebelum majlis menghadap, Dewan bangkit bagi majlis santapan ni makan kan, Dewan singgah sana kecil dan Dewan mesyuarat majlis raja-raja, iaitu tempat bagi raja-raja bersidang, beserta Dewan menunggu bagi duduli yang maha mulia raja-raja serta tuan yang terutama yang dipertua negeri, yang amat berhormat Perdana Menteri, yang amat berhormat Menteri-Menteri Besar dan yang amat berhormat Ketua-Ketua Menteri. Di komponen ini juga disediakan ruang legal yang selesa bagi kegunaan tetamu jemputan antara Dewan Bankuet dan Balai Rong Sri serta pejabat sebahagian keselamatan Istana Negara, khusus bagi menjaga keselamatan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Pemerintah Agong serta kawasan persekitaran Istana Negara. Yang kedua, komponen diraja. Komponen diraja pula direka khusus untuk bersemayam Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Pemerintah Agong serta kerabat diraja baginda meliputi kamar peraduan, bilik tidur ni, kamar persiraman, bilik mandi, kamar pejabat Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kamar pejabat Sri Paduka Baginda Raja Pemerintah Agong, kamar santapan, tempat istirahat serta bilik tetamu diraja. Tak pernah saya masuk lagi tempat ni. Kalau Istana Bukit Serene Johor tu saya selalu masuk sebab saya mengajar ketika tahun 90, hujung 90 tahun 2000 saya mengajar anak-anak Sultan Johor yang dulu, anak angkat dia di Istana Bukit Serene Johor Bahru. Sempatlah jumpa Tuan Ku Iskandar makan di dapur istana. Yang ni saya tak pernah masuk, dari luar je lah. Komponen pentadbiran, komponen pentadbiran menempatkan pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja, pejabat Datuk Paduka Maharaja Lela, bahagian urusan diraja, bahagian istiadat, bahagian khidmat pengurusan, bahagian agama serta bahagian juru iring yang menjadi nadi pentadbiran dan pengurusan Istana Negara. Sebuah surau dengan muatan 1000 jemaah turut disediakan bagi kemudahan dan keselesaan tetamu dan kaki tangan Istana Negara. Kemudahan lain yang turut dibina di Istana Negara termasuklah bangunan sokongan, pejabat keselamatan, jalan masuk bertingkat dari Jalan Tuanku Abdul Halim, dataran pelawat yang kami merayau, kami pusing ni, dan tempat meletak kenderaan di bawah tanah. Turut disediakan ialah kemudahan Dewan seberguna lift, eskalator, bilik rawatan, tapak pendaratan helikopter, helikopter pad ada ni, tempat tembakan meriam, kandang kuda, gelanggang untuk bersukan serta kolam renang diraja. Dalam Istana Negara, Istana Negara ni, Jalan Tuanku Abdul Halim ni mempunyai 3 laluan masuk utama, iaitu pintu gerbang masuk utama melalui jalan masuk bertingkat dari Jalan Tuanku Abdul Halim untuk kegunaan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Pemerintah Agong, duli-duli yang maha mulia raja-raja serta duli-duli yang maha mulia Pemerintah Baginda, tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri, ketua-ketua negara dan ketua-ketua kerajaan. Pintu gerbang masuk utama ini turut menempatkan pegawal istana dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja serta pengawal berkuda. Ni tempat yang kami tengok ni. Ini pintu utama ni untuk Agong masuk, Perdana Menteri masuk. Bukan orang biasa-biasa lah, semua orang besar-besar lah. Tapi kami tak boleh masuk lah. Kami melawat.
Pintu yang kedua terletak di Jalan Cangkat Semantan, adalah pintu masuk bagi kekurangan tetamu diraja serta tetamu-tetamu jemputan bagi menghadiri sesuatu majlis di Istana Negara. Manakala pintu yang ketiga yang terletak di Jalan Sri Hartemas Mount Kiara adalah pintu masuk bagi kegunaan umum yang ingin berurusan berkaitan dengan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta pentadbiran Istana Negara serta tetamu-tetamu jemputan bagi menghadiri sesuatu majlis di Istana Negara. Tu kami bergambar, saya Imam Ghazali, Hatim, posing-posing sikit-sikit tu lah kan, tapi suasana terang cantik tu. Ini gambar istana ni ataupun video Istana Negara dari pintu utama Jalan Tuanku apa tadi, Tuanku Abdul Rahman ni, Tuanku Abdul Halim, Tuanku Abdul Halim yang ada parking kereta, parking lot untuk pelawat dan sebagainya. Okey, setakat tu yang nak dikongsikan. Untuk sesiapa yang nak pergi, bolehlah pergi ke kawasan sini. Nampaklah suasana dia. Nak masuk dalam, dia kena ada sebab lah kan. Tapi tak ada sebab masuk, tak dibuka untuk lawatan ke dalam kan, Istana Negara. Tapi kalau ada rezeki bolehlah masuk sekali, tengok suasana dia macam mana. Okey, mohon maaf saya. Assalamualaikum.